wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa an tutliqa bihi an alsinatina wa an tufarrija bihi an qulubina wa an tashraha bihi an sudurina wa tasta'mila an abdanina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita sambung lagi pengajian tafsir dalam surah Al-Baqarah juzuk kedua. Ayat pada kali ini ayat 196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hajj. Wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Macam biasalah kita tengok beberapa perkara penting dalam bacaan Al-Quran. Yang pertama di situ dia ada idgham bersama dengan gunnahnya sekali, wa atimmul hajja. Ya, maksud saya lah di situ bacaannya ada dengung, kemudian ada pula bilangan harakatnya 2, wa atimmul hajja. Bukan hajja tu, wa atimmul. Jangan silap pula, tengok ada sapu semua dia gunnah dia. Sapu belaka. Wa atimmul hajja. Itu silap. Wa atimmul hajja. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ra tu kena hati-hati. Ra bila bagi atas ra, bagi depan ru, bila bagi bawah ri. Tebal dengan nipis. Jangan baca wa atimmul hajja wal umrata lillah. Itu bacaan qari Nigeria. Nigeria lah kan. Dia bukan nak kutuk Nigeria, tidak ada. Biasa tengok orang belah Afrika dia cerita kan. Merata kan. Lepas lagi fa in uhsirtum, sad bukan sir. Fa in uhsir salah. Fa in uhsirtum. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Okey. Hujung dia ya kan, minal hadi. Macam mana kita nak bagi bunyi ya minal hadi? Nasbu ya tapi tak edi, minal hadi. Gitu. Hadi. Hadi tapi tak edi, al hadi. Minal hadi. Wala tah itu ha, wala tahliqu qaf, bukan ku, wala tahliqu salah. Wala tahliqu ru'usakum hatta, itu pun kena hati 2 rakaat ta, hatta ya balugha, itu ada huruf ba di situ di qalqalah. Tapi dia tak kubra, di sughra. Ada orang kata akbar dengan asghar sama tak boleh. Istilah dia beza. Ini asghar, sughra kan. Akbar, kubra. Tapi ni sughra lah, kecil dia. Ya balugha. Ya balugha al-hadyu mahillah. Itu sikit sebanyaklah. Last sekali saya rasa kalau saya sebut banyak kan tak masa dia. Faman kana minkum, situ pun sama juga.
Di situ dia ada idgham. Kemudian dia ada pula dengungnya, kemudian dua harakat. Faman kana minkum, tapi bezanya lah mulut ditutup sebab mim. Faman kana minkum maridan aw bihi, itu 4 harakat lah. Yang lebih afdal. Aw bihi azam min ra'sihi, sama juga. Baik. Quran ni tuan-tuan sebenarnya kan, kalau kita dah belajar, rajin baca je, insya-Allah. Hukum yang jumpa tu kita akan ulang. Itu insya-Allah. Kalau kita belajar baca tahun depan, insya-Allah tak boleh juga. Lepas-lepas ni suruh praktik je kan. Dan sempurnakanlah kamu akan haji dan umrah bagi Allah. Bagi Allah tu maknanya kerana Allah. Mana kalau kita buat haji, kena wajib buat umrah sekali. Itu maksud dia, ya. Baru sempurna. Maka jika kamu ditegak, maksud tegak, ditimpa halangan, maka berilah, ini kirimlah sahaja yang mudah daripada hadiah korban. Maknanya kena buat suatu penyembelihan yang dipanggil sebagai korban. Korban itu penyembelihan, maknanya fidyah, kena tembus sekali. Dan janganlah kamu cukur kepala-kepala kamu hingga sampai haji, ataupun dipanggil haji, ini haji dulu, sini dipanggil hadiah. Itu korban, sama lah bahasa Arabnya hadiah. Sampai ke tempatnya. Jadi kalau dah pakai ihram, tak boleh nak menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Sebab apa kena bayar dam? Okey, kena faham betul-betul. Sebab dah pakai dan sudah niat. Pakai belum niat tak apa lagi. Dah pakai dan niat tu, niat mana dah ada niat. Niat tu keazaman hati. Biasa kalau orang pakai kan, kalau kita ikut banyak mutawaji umrah kan, nawaitu kan, al-umrata wa ahramtu biha kan, lillahi ta'ala, Allahu akbar. Semua ikut itu lafaz kan. Habis lafaz saja sebenarnya minta so kita niat hati. Nampak? Dia kalau lafaz dia sudah niat hati, masa tu dah kena niat tuan. Terikat dengan dia punya peraturan, iaitu jagalah pantang larang ihram. Kisahnya dalam ayat ni itulah dia. Dah pakai dah niat semua, tiba-tiba tak boleh masuk kerana United Musyrikin National Organisation tak kasih masuk. Dulu tu Musyrikin Makkah dia tak kasih masuk, jadi terpaksa lah tuan sembelihlah binatang tu untuk jadikan dam. Tapi tak boleh cukur rambut, tak boleh lagi, tak boleh tahallul lagi. Sehinggalah Quran kata, sehinggalah sampai ni binatang untuk disembelih. Tu dia. Baik. Itulah kisah dia, jadilah hukum sampailah kita pada hari ini. Maka barang siapa yang sakit di antara kamu atau ada di kepalanya gangguan, maka berfidyahlah, itu daripada puasa dan sedekah atau nusuk. Maknanya boleh pilih puasa atau sedekah ataupun nusuk untuk menyembelih binatang. Tu kalau kepalanya sakit, katakan macam ada gatal ke apa ke, orang kata terpaksa juga lah kena cukur rambut tu sedangkan dia belum lagi tahlul, boleh, tapi dia kena antara 3 lah, dia kena buat antara salah satu 3, sama puasa ataupun sedekah ataupun menyembelih binatang, bagi bayar dam lah. Nanti kita akan terangkan selepas ini, ya, secara detail. Maka apabila kamu telah aman, maka barang siapa yang mengambil kesenangan dengan umrah kepada waktu haji, dalam menyembelih apa yang mudah daripada korban. Maksud dia tu kan, maksud dia gini, kalau kita nak buat haji tamattu ni apa dia? Kita nak buat umrah dulu. Dah habis satu umrah kan, umrah tadi wajib kan? Kita buat haji lepas tu kita terus balik. Boleh. Tapi kena sembelih seekor kambing, ya. Baik. Maka itu dikatakan haji tamattu. Ada juga orang tak faham tamattu ni apa. Nak buat haji tamattu ke apa tak? Nak buat haji mabrur. Dia pernah kisah pernah berlaku. Buat haji tamattu ke ifrat ke haji khiran, haji macam mana buat haji mabrur tu. Alhamdulillah. Gila tu faham kan haji mabrur. Dia tak faham kadang-kadang apa dia tamattu khiran dengan macam-macam haji ifrat. Baik. Kemudian lagi kata dia, maka barang siapa tidak dapat
Katakan tak dapat cari seorang kambing nak sembelih sebab buat haji tamattu' ni, maka berpuasalah 3 hari waktu haji dan 7 hari apabila kamu telah kembali. Itulah 10 hari yang cukup sempurna. Yang demikian itu ialah bagi orang yang bukan dirinya tinggal di sisi Al-Masjidil Haram di Mekah, dan takutlah kamu akan Allah, dan ketahuilah bahawasanya Allah bersangatan azab. 196 terjemahan. Baik, sempurnakan haji dan juga umrah. Haji ni maknanya menuju Baitullahil Haram. Umrah maknanya ziarah. Senang tu. Kalau orang tanya apa itu haji, haji ni pergi ke Baitullahil Haram. Satu orang tak buat haji kat Madinah, orang tak buat umrah kat Madinah. Maka dia katakan haji dan umrah itu maknanya kita melakukan ibadat haji, maknanya menuju ke Baitullahil Haram, kemudian kena ziarah. Kena ziarah tu maknanya apa dia? Mesti pergi tempat yang dikatakan tadi kan. Itulah Baitullahil Haram tu, pusing. Kemudian mesti ada pula lagi kita panggil sa'i. Okay. Umrah, ziarah kan. Okey, baik. Ziarah ni dia bukan ibadat. Pergi Madinah tu lah. Jangan silap faham ni. Tetapi dia adab saja. Kalau kita pergi sesibuk macam mana pun, balik hari pun tak apa. Saya dulu pernah kena marah dengan Mandu Arab. Jombang lah. Bukan dunia yang biasa ni. Orang kata kuat agama dia kan. Dia kata kenapa tak lama sangat dulu kat Madinah. Sibuk ada kerja. Tak apalah. Bayang. Sibuk ada kerja. Tapi yang penting pergi. Walaupun sekejap. Lepas tu kita nak buat ibadat ni, kalau boleh lah kan, kita buang kesibukan kita di tanah air kita, menadu sana untuk ibadat. Tabung haji beri 26 hari, Alhamdulillah. Yang kita minta 6 hari je. Sana mau 5 tinggal 6 boleh. Kan? Sebaik-baiknya kita kena, memang banyak orang sibuk, kita tahu kan. Ada ahli politik, ahli perniagaan. Tapi kalau boleh, penuhkan masa itu untuk banyak beramal. InsyaAllah. Kambing kat rumah ke, lembu kat rumah ke, ayam kat rumah tu semua kita lupa. Kalau ingat juga masalah tu. Itu tuan-tuan pesan saya kan. Kalau kita yang dah pernah pergi, belum pernah pergi, itulah kalau nak buat amal ibadah tu memang betul-betul. Jangan kita, sebenarnya kita masuk tanah haram kita lupa semua, insya-Allah. Ya. Baik. Jadi ayat tersebut menyatakan perintah Allah yang menyuruh sempurnakan haji dan umrah dengan syarat dan fardu-fardunya kerana Allah. Itu maksudnya buat ibadah haji dan umrah ni kerana Allah, bukan sebab kerana malu dengan jiran sebelah. Ya, aku malu ada di spare lah, aku tak pergi malu. Itu yang tadi tu. Nak buat haji apa ni? Haji tamattu' ke, qiran ke, ifrad dah, haji mabrur. Nak dia tak punya persediaan. Ya. Saya dulu pernah buat lalu dulu orang tanya, ustaz seronok pergi haji. Tak seronok, terkejut je. Tak seronok ustaz, tak seronok. Mesti hati dia akan kata, ini ustaz apa ni? Ustaz apa ni, era.fm kan. Maksudnya era zaman baru lah kan. Saya kata tak seronok sebab takut balik-balik tak serupa macam sebelum pergi. Nampak kan? Itu konon-kononnya ahli hakikat tu, dia bukan kan saja buat gimmick tu kan, supaya kita menginsafkan diri kita je. Takut balik-balik tak serupa macam mana yang dikatakan haji mabrur. Haji mabrur tu kita nak balik berubah, tak macam sebelum kita pergi kan. Kalau kita sebelum kita pergi semayang masjid surau mana, balik lagi mana, memang berubah benda ni kan. Kita nak terbalik-balik berubah, banyak berubah lah, banyak berubah ya. Baik. Kemudian lagi dia, jika ditegah kamu dengan sebab seteru. Ini pasal sebab seteru ni kisah dia, saya sebut tadi lah, zaman Rasulullah SAW tahun bila tuan? Tahun yang ke-6 Hijrah. Dia tak boleh nak masuk ke Mekah, nak buat ibadah umrah pada masa itu. Maka pada masa itu seterulah, musuh tak kasih masuk. Kalau masuknya diancamnya umat Islam yang nak masuk buat ibadat itu untuk diperangi. Kalau ikut baik nak perang kan, tapi tak, pasal ni tanah haram ni untuk beribadat, bukan untuk perang. Sebab itulah kerajaan Arab Saudi dulunya tahun 80-an pernah menangkap banyak jemaah-jemaah Iran yang buat uhara masa buat demonstrasi. Ialah uhara dia buat kan. Dia tak jauh daripada demonstrasi aman, dia tak aman dah. Dari tak aman. Baik. Jika ditegah kamu dengan sebab seteru sebagaimana pendapat Imam Syafi'i.
Kalau disebabkan seteru, sakit atau lain-lain daripada keduanya, sebagaimana pendapat yang lain daripada Asy-Syafi'i. Kata Syafi'i, dia kata dengan ikut ayat seteru dengan sakit. Tapi mazhab yang kata atas bab-bab lain pun bukan sebab kena seteru dengan penyakit, boleh juga dia. Disembelih apa yang mudah daripada unta atau lembu atau kambing. Kita berhenti di ayat. Menyembelih menyembelih sekurang-kurangnya satu kambing yang besarnya sederhana. Jangan cari terlampau kurus. Kalau tak ada yang besar, ambil yang sederhana. Itu yang lebih baik. Dia kata lembu kemudian sebaik-baiknya unta. Kalau 7 orang lah. Jangan ambil lembu je. Kalau ada lembu dengan unta, afdal ambil unta. Sebab al-hadi itu al-gunnah banyak pun unta. Kalau tak ada lembu lah. Itu saja. Kuda boleh tak boleh? Kuda tak boleh. Baik. Jadi dia kata lagi, dan janganlah kamu cukur kepala hingga sampailah hadiah itu ke tempatnya yang halal disembelih ni. Kalau kata dia dah cukur, dia dah kena bayar dam lain dah. Kalau kita cukur tu kan, dah kena sewa kambing pula. Dah ada apa dah. Kalau duit ada tak apa. Kalau duit tak ada, macam gigi kuku lah kan, kena puasa lagi. Ini dia. Ini dikatakan untuk orang-orang yang mempunyai halangan tu dia panggil dam ihsar. Kalau tuan-tuan bisa dengar lah, itu khusus-khusus kan, dam yang dibayar kerana ada halangan. Dan janganlah kamu cukur kepala sampai di tempat penyembelihan. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, zaman sekarang berlaku begini Ustaz. Kalau kita tak baca dalam buku tabung haji punya permasalahan, kita tak nampak kan. Rupanya saya nampak kan, ada kes ni. Umpamanya nak pergi buat umrah ke atau buat haji kan, dia terhalang sebab kerana haid kan. Sampai dah tarikh dia balik, tukar-tukar tiket tak boleh balik lah. Tapi dia kena buat gini, sembelih saya kami. Tapi masalah sekarang dia bagi qada lah tahun depan. Sebab tu alhamdulillah kita di tabung haji boleh adjust tarikh penerbangan kan. Tapi kadang-kadang setengah jemaah tu dia risau tak, Ustaz, saya ni suami dia, tapi saya ni cuti sampai besok je, patutnya balik ni kan. Tak apa, boleh consider sebenarnya tu. Tak boleh Ustaz, saya punya bos bukan Islam. Itu pun masalah kan. Sebenarnya jangan bimbang kan, kita ada ruang untuk mengadu ni. Sikit macam ni, tuan-tuan buat dia surat mana pada pihak yang berkuasa, bagi tahu. So, betul-betul penting kan sebab surat menyurat. Dan kita malas nak buat urusan. Padahal ni ibadat. Tanah haram depan Kaabah tu doa lah 17 kali. Kenapa 17 kali Ustaz? Tak ada. Kalau cakap 70 kali tak larat pula. Ada orang tanya juga, 17 kali apa Ustaz? 70 kali larat. Sajalah sebut dia bantai 17 ke, tak boleh 70 kali. Doa depan Kaabah tu mudahkan urusan. Itu saja. Ya. Ada setengah tu dia makan ubat kan. Ubat bagi berhenti. Boleh hukum, tak ada masalah. Tapi saya punya ada tu kes saya hadapi, tak boleh juga berhenti. Dahsyat kan. Pil tu dia saya tak sampai tanya farmasi tu Arab. Dah makan-makan tak berhenti. Dia tetap pergi dos sebenarnya dia. Dos sebab apa tu? Gangguan makhluk halus. Tak kasih dia berihram untuk buat umrah. Tu bayar. Sebab tu saya nasihatkanlah sesiapa yang ada gangguan tu elok berubat sesiap sebelum pergi. Esok sana ada dua kemungkinan. Mungkin gangguan tu kurang atau tak ada, ataupun dia lagi kuat ganggu. Sebab dia ganggu kita beribadat. Makhluk yang ganggu orang beribadat, ganggu orang nak agama ni memang setan. Manusia ganggu orang nak agama, setan. Senang, belajar orang saya senang. Siapa ganggu orang nak Islam je, memang confirm setan. Tu dia. Setan memang tak kasih orang buat ibadat. Maka hati-hati. Kalau dia kes ni, tuan nanti kita akan ingat lah kan. Ustaz cerita dah Bila kalau bomoh situ tak percaya pula menurut pandangan tu di setan. Bomoh percaya kan. Kata Ustaz Azhar sebut. Kalau Ustaz Azhar Idrus lagi orang percaya. Okeylah. Maka barang siapa sakit yang berkendak kepada cukur atau mengenai di kepalanya gangguan dari kerana luka. Itu bagi contoh luka atau pening kepala. Mungkin dia kalau tak cukur tu sakit kepala dia, dahsyat migrain dia.
Ada tu tips saya dapat dari rakan Facebook hantar. Kalau tuan-tuan ada sakit kepala teruk sangat, baik lelaki perempuan kan, dia senang je, kita ambil 3 bahan. Dia kacang hijau, tapi kacang hijau kadang-kadang tak ada lah, standby saja. Kacang hijau, lada hitam, garam kasar. Dia nak tak payah sekilo maksudnya, segenggam juga dah buat, segenggam tu kan. Letak tabur-tabur ke atas suap apa tu, pijak je. Pijak sambil tu macam tu sikit lah. Jangan menari pula kan, menari tu lah. Jangan itu je kan, dia kata lama lega. Itu salah satu tip dia kan. Tip dia tarik ni panas. Yang sebab banyak ikhtiar. Tapi dan tuan, sebab ni pengalaman lah, saya pun ada migraine tuan. Tapi kalau kita pergi sana, jangan fikir sakit mana. Kata kan, kita fikir baik. Kata orang Minang, think positif. Apa je? Fikir baik-baik je. Fikir bila masuk je, ya Allah, aku nak beribadat. Mintalah semuanya baik-baik. InsyaAllah baik. InsyaAllah tuan. Ada orang asyik angin terkontri-kontri, asyik nak buang air kan, betul kan? Tapi dia sampai yang okey. Namanya insya-Allah, yang penting kita kena minta yang baik. Betul lah. Orang Melayu suka bernuri sebelum pergi umrah pergi haji kan. Satu-satulah minta, mohon ya Allah Tuhanku. Tapi setengah masyarakat kita lah riak dia nak panggil orang. Cerita orang pergi umrah itu. Kan dia nak minta ustaz tu doa kan, supaya perjalanan dia selamat. Tapi sayang ustaz tu macam doa tahlil arwah. Saya tak gurau kan. Dan Allah tahu niat ustaz dah. Satu juga cakap, ya Allah Tuhanku, pemudahkan saudara kita nak pergi umrah ke. Boleh, tak salah. Tapi kadang-kadang masyarakat kita pula berdoa bahasa Melayu, doa lah bahasa Arab. Kalau doa bahasa Arab tak faham buat apa. Kalau buat imam dia kata, ya Allah murahkan rezeki sahabat aku nak pergi umrah, lepas balik ni 2, 3 atau 4. Apa ya tuan? Tuan amin. Cakap Arab lah kan, ya Allah kau berkati pada Arab semua. Amin. Bini ni pun amin saja. Susah kan gitu kan. Ini tak ada, kita tak ada masalah kan. Tuan-tuan imam tak ada masalah. Boleh doa. Kita sebut dalam bahasa